Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Saya Akmal Nazri, selamat datang ke pentaksiran psikometrik. Yang mana inilah, di sinilah kita akan membantu murid-murid di luar sana untuk lepas SPM nanti nak jadi apa? Minat saya nak jadi pelakon. Tapi boleh ke? Contohnya lah kan. Yang mana kita akan bersama dengan seorang guru, dan siapakah beliau? Jom kita tengok profil guru hari ini. Anda pun dah lihat profil guru yang akan bersama dengan saya kali ini. Tapi sebelum tu saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Tak lain tak bukan iaitu Cikgu Kulina. Apa khabar Cikgu Kulina? Sihat? Wah, lainlah nampak hari ini. Ini dah Cikgu Kulina yang sentiasa ceria. Baiklah, tanpa membuang masa, ayo saya memperkenalkan guru kita iaitu Cikgu Elmi Roziana, atau nama manjanya Cikgu Elmi. Cikgu Elmi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini merupakan kali ke-10 kita bersama. Ya, lah tu. Okey, Cikgu, di dalam pentaksiran psikometrik kali ini kan kita nak membicarakan mengenai kenali konstruk sosial dalam inventory minat kerjaya. Apa yang dimasukkan di dalam perkara itu, Cikgu? Sebab kita nampak agak panjang kan yang kita nak bincangkan kali ini tu. Silakan Cikgu. Okey, sebenarnya dalam inventory minat kerjaya dia ada 6 konstruk di mana soalan-soalan tu dipecahkan kepada 6 personality. Baik. Ada realistik, ada investigatif, ada artistik, ada social, enterprising dan kinestetik. Dan konvensional. Okey. Maafkan saya, konvensional. Okey, so hari ini kita akan bincangkan tentang konstruk sosial sahaja. Itulah yang kita akan bincangkan. Okey, Cikgu, jom kita teruskan. Silakan. Okey. Kenapa berdebar gitu? Adalah sikit debar. Okey. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya tak semua murid di dalam sekolah itu membuat inventory minat kerjaya. Yang biasanya yang buat tu hanya tingkatan 1, tingkatan 3 dan tingkatan 5 sahaja. Jadi macam mana budak-budak lain tu nak tahulah minat kerjaya dia apa? Betul. Jadi mereka sebenarnya ada dua cara untuk mengetahui minat kerjaya mereka. Yang pertama ialah sama ada dia jumpa dengan guru kaunseling itu sendiri buat. Kedua ialah secara online. Secara online? Boleh juga? Boleh. Maupun offline dan online pun boleh juga? Boleh. Boleh, Cikgu. Okey, seterusnya Cikgu, apa yang lagi Cikgu nak kongsikan? Sebenarnya perbezaan kalau buat dengan guru dekat sekolah, soalan IMK tu laras bahasa dia rendah, mudah difahami oleh murid. Tapi kalau dekat online, laras bahasanya agak tinggi, di mana murid-murid tu perlukan bimbingan daripada orang dewasa ke guru ke supaya dia faham istilah-istilah dalam soalan tersebut. Okey, mari kita lihat bagaimana cara nak buat ujian minat kerjaya ni secara online. Okey. Okey, jom kita tengok. Kita perlu type e-profiling.mohe.gov.my. Betul. Okey. Kemudian dekat situ kita masukkan kita punya kad pengenalan. Okey. Lepas tu kita terus daftar masuk. Bila selepas itu kita akan dibawa ke paparan seperti ini. Di mana dia akan keluar nama kita, kita daripada universiti mana, kita graduate daripada tahun bila. Okey. Seterusnya kita teruslah tekan ke ujian personality. Baik. Untuk ini. Bila keluar dekat situ, soalan yang pertama, kita akan pergi ke bahagian A, iaitu bahagian kesukaan. Ada 60 soalan dalam bahagian kesukaan ni. Okey, katakanlah anda suka perkara tersebut, klik ya.
Kalau tak suka, klik tidak. Kalau tengah-tengah, tidak ada. Hanya tak satu ada. saja. Hanya Ya ada atau ya ataupun tidak. Okey, contohlah kan. Suka tak, contohnya, suka tak baiki alat elektrik? Ya. Ya, klik ya. Kalau tidak, klik tidak. Klik tidak. Okey, bila dah habis 60 soalan, klik seterusnya. Okey, dia akan pergi ke bahagian B, iaitu bahagian kecekapan. Ada 60 soalan juga. Okey. Bila 60 soalan tu, dia kena tandakan ya kalau dia tahu nak buat benda tu ataupun dia nak belajar tentang perkara itu. Contohnya, tahu tak cara-cara memperbaiki perabot? Ya. Tandakan ya. Contohlah kan. Kalau tak, tandakan tidak. Tandakan tidak. Okey, dah kalau habis. Mungkin, tandakan tak ada juga. Kalau dah habis 60 soalan, klik seterusnya. Okey, dia akan pergi ke bahagian C, iaitu dia akan bahagian pekerjaan. Okey, dekat bahagian pekerjaan ni, kita pun tandakan ya sekiranya kita suka pekerjaan tersebut. Okey. Okey, contohnya suka tak jadi chef? Jadi chef. Ya. Ya saja. Ya, sebab makan kan. Tanya lagi kat saya juga. Tanya lagi. Dia akan ya je klik. Ya. Kalau tak suka, kliklah tidak. Okey. Lepas tu, bila dah habis, kita kena klik seterusnya. Bila klik seterusnya, yang menarik dekat sini kan, dia terus keluar graf tau. Menarik tak menarik, dia terus keluar graf. Tunjukkan yang mana kita dominan dalam 66 personality tu, yang mana dominan. Okey, dekat bawah tu nanti dia ada terangkan terus 3 mata Holland. Apa yang sesuai dengan diri kita. Contohnya kalau dekat situ ada social. Social, enterprising, artistik ke. Okey. Dekat bawah tu kalau kita klik, dia akan keluar terus tafsiran mengenai keputusan yang kita dapat tu. Apa itu social? Apa itu enterprising tu? Apa itu artistik tu? Dia akan terangkan ciri-ciri, dia terangkan persekitaran pekerjaan. Okey. Seterusnya, dia terus akan keluar contoh kerjaya yang sesuai untuk personality tersebut. Okey. Baik. Bila dah habis, bolehlah daftar keluar. Okey. Tapi cikgu, saya nak tahu juga, sebenarnya kita tadi sering mengungkapkan satu perkataan iaitu personality kan. Apa yang sebenarnya dimaksudkan personality? Personality ni adalah apa yang kita lihat orang tu, gaya dia duduk, gaya dia cakap, gaya dia jalan tu macam mana. So hari ini kita akan lihat personality orang sosial. Tengok personality dia. Cara duduk, cara cakap, cara jalan nanti. Saya tak suka sosial, cikgu. Mari kita lihat personality orang sosial. Biasanya orang sosial ni dia suka berinteraksi, memerlukan kita sentiasa bercakap. Okey, orang yang senang cakap, dia ni kuat bercakap lah. Macam budak dalam kelas, biasanya dia akan tak duduk dia cakap, dia cuma cakap dengan kawan dia. Ataupun dia pergi ke mana-mana, mesti nak ada kawan. Tak boleh tak ada kawan. Okey, pergi toilet kawan, pergi ke koperasi dengan kawan, kantin kawan. Okey, kemudian dia mudah memberi kerjasama. Bila buat grouping, kerja dalam kumpulan, mudah bagi kerjasama, boleh berkolaborasi dengan rakan-rakan. Dia suka membantu, dia juga boleh melatih kawan-kawan. Katakanlah kawan tu tak faham, dia boleh tolong ajarkan. Ya, macam saya. Dia boleh contohnya membimbing, menjadi ketua. Macam saya. Inilah personality orang sosial. Oh, iya ke? Okey, jadi saya mengaku saya sosial sebenarnya. Bukan sosial yang Dudut apa tu, cikgu? Yang penting orang sosial ni dia suka membuat kebajikan kepada orang lain. Saya pun memang sukalah buat kebajikan. Jadi itulah dia, cikgu. Maksud personality sosial. Okey, cikgu, itu yang sosial. Kalau yang bukan sosial tu di sebaliknya lah kan? Ada. Kalau penonton nak tahu apa yang ciri-ciri pertentangan dengan sosial, kenalah tengok siaran-siaran sebelum ini. Wah, sempat lagi dia promosi kan. Okey, cikgu, kita berhenti rehat dulu boleh, cikgu? Okey. Baik, kepada anda semua jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan kembali lagi dalam pentadbiran psikometri. Cikgu, saya sosial ke, cikgu?
Alright, masih lagi menyaksikan pentaksiran psikometrik bersama dengan saya pengacara yang sebenarnya tak sosial sangat, iaitu Akmal Nazri dan juga Cikgu Elmi kita. Ya, Cikgu. Jom kita sama juga kita punya perbincangan, boleh ke? Okey, seterusnya ialah kita nak kenal ciri-ciri personality social tu macam mana. Okey, ciri yang pertama ialah extrovert. Extrovert ni adalah orang yang sangat bersemangat. Macam kita punya pengacara hari ni. Siapa bersemangat. Syamira Nazir. Okey, orangnya bersemangat, aktif. Bila dia boleh menghidupkan suasana yang bosan tu kepada ceria. Cikgu jangan puji lebih-lebih, Cikgu. Suka suasana yang ramai. Okey, kemudian dia suka dapat kawan yang baru. Okey, dia bosan kalau duduk seorang-seorang, mati kutu kalau tak ada kawan. Okey. Kemudian dia lebih banyak bercakap daripada mendengar. Okey. Baik. Saya akan lebih banyak mendengar lah kot, Cikgu. Kan dia bercakap. Seterusnya, dia orang sosial ni juga adalah seorang yang mesra. Okey, mesra, mudah mendapat kawan, digemari oleh rakan-rakan. Okey, selain daripada itu, orang extrovert ni juga dia ada mempunyai empati. Maksudnya dia memahami perasaan orang lain melalui pandangan orang itu sendiri. Dia lebih memahami begitu. Okey. Seterusnya kita lihat dia ciri-ciri lain ialah orang sosial ni dia orang yang bertanggungjawab. Ya ke, Cikgu? Kalau bagi kerja, dia akan buat sehabis baik yang dia boleh buat. Okey, saya tanya produser saya kejap. Betul ke? Ya. Ya, Cikgu dia kata. Dan dia boleh memberi kerjasama yang baik di dalam kumpulan dia. Okey. Orangnya boleh dipercayai. Itu apa saya kena tanya produser saya macam mana, ya ke? Boleh dipercayai tak? Boleh, dia kata boleh juga, Cikgu. Okey, orangnya suka menolong orang. Okey. Ada ciri lain yang saya tak masukkan dalam slide di situ adalah orangnya sabar. Orangnya sabar? Itu saya setuju, Cikgu. Sabar. Dan orangnya sangat baik hati. Alhamdulillah. Okay. Kau boleh janganlah kamera tu asyik zoom kat sini je lah. Kita zoom lah kat Cikgu, ya. Okey. Seterusnya, Cikgu. Seterusnya, mari kita lihat contoh personality sosial. Saksikan video ini. Okey, jom. Okey, inspirasi saya bersama Warung Makan Sahabat ni, kita bukan nak bagi dia ikan, nak bagi dia pancing. Kalau bagi ikan dia akan habis, bagi makanan dia akan habis. Kita bagi pancing, dia akan ada keinginan sendiri mencari rezeki lah. Sebab saya rasa rezeki tu dekat kita aja, cuma kita nak tak nak je kan. Jadi kita ambil komitmen sekarang ni, apa yang kita buat sekarang bagi makan. Satu, kita bagi makan. Bagi makan ni sebenarnya dalam konteks lain kita nak tarik dia. But di sini akan berlaku one stop center. Cikgu, mungkin Cikgu boleh terangkan apa yang Cikgu nak sampaikan melalui video yang baru saja kita tonton tadi tu, Cikgu. Okey. Video yang pertama ialah video Muhammad Akil. Masa tu hari bicara akademi. Hujan, parent-parent ni nak balik, nak parent, ibu bapa kan? Ibu bapa datang ambil result anak bicara akademi. So bila nak balik tu hujan lebat. Jadi Akil ni dengan baik hatinya memayungkan parent-parent yang nak balik tu ke kereta. Dalam hujan. Itulah ciri-ciri personality social. Baik hati kan dia? Ya, dan kejutan untuk Cikgu, kita ada dengan Akil sekarang ni di panggilan. Hello, Akil. Terputuslah Cikgu panggilannya. Surprise. Surprise. Okey. Yang kedua, itu dia adalah daripada Akademi YouTuber, di mana guru-guru daripada Akademi YouTuber, contohnya panitia ataupun unit bimbingan kaunseling, saya salah seorang daripada ahlinya. Kami telah pun dididik oleh Akademi YouTuber untuk membuat video-video secara percuma kepada semua. Okey, video
ketiga itu adalah video dan daripada PK, iaitu Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia, di mana mereka mengumpulkan dana untuk memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan buat tangki air, masjid dan sebagainya. Dan video yang keempat ialah Encik Harun Abu Bakar ataupun dikenali dengan Cikgu Jingo. Dia adalah sukarelawan yang menubuhkan warung makan sahabat di Coket untuk golongan jalanan. Okey. Baik, itulah dia. Okey. Seterusnya saya bagi tentang contoh kerjaya sosial itu sendiri. Okey. Oleh kerana ciri-ciri personality sosial ni banyak cakap, suka berinteraksi, maka dia mestilah cari kerja yang menghadap manusia. Tak boleh kerja dengan haiwan, tak boleh kerja dengan peralatan, dengan mesin, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Mati kutu dia nak cakap dengan benda-benda tu semua. Ya, kutu pun mati lah, cikgu. Lebih baik dia kerja menghadap manusia. Betul. Jadi, apakah kerjaya yang menghadap manusia? Kerjaya contohnya guru. Guru kan menghadap murid. Betul. Pensyarah dia menghadap murid juga. Kaunselor macam saya pun menghadap klien. Betul. Okey. Kemudian kita ada contoh kerjaya seterusnya ialah pengacara TV. Siapa yang menang hari itu? Akmal Nazri. Contohnya dia kan Janani menang pengacara TV popular hari itu. Okey, seterusnya. Seterusnya kita ada pemandu pelancong, pramugari, kemudian kita ada penyambut tetamu. Sebab dia menghadap manusia. Seterusnya yang suka menolong orang, paramedik, jururawat. Okey. Seterusnya influencer. Kan kena banyak cakap, memperkenalkan produk-produk. Contohnya macam Datuk Siti Nurhaliza. Ya, kita ada Datuk Siti Nurhaliza. Lepas tu ni cikgu, idola saya Din. Kenal Din? Din tu idola saya tau. Saya jadi pengacara pun sebabkan dia. Jadi Din, I love you lah Din. Okey, jadi itulah dia antara contoh-contoh kerjaya sosial kan. Tapi kita nak berhenti rehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Okey, kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam pentaksiran Psikometrik. Wah. Okey, masih lagi menyaksikan pentaksiran Psikometrik bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Elmi, YouTuber. Cikgu. Pecah rahsia. Okey, kali ini pula kita nak membincangkan mengenai apa tu cikgu? Okey. Sebenarnya sesuatu kerjaya tu tidaklah terikat pada satu personaliti sahaja. Betul, saya setuju. Dia sebenarnya setiap orang ni ada je 6 konstruk personality tu. Tapi kita akan lihat 3 mata Holland yang tertinggi apa bagi setiap kerjaya tu. 3 mata Holland? Kerjaya apa yang ada setiap kerjaya tu. Contoh. Katalah juru latih atlet dan penyiasat. Ciri-ciri dia yang ada social, realistik, ada enterprising. Nak tahu apa maksud di sebalik realistik dan enterprising, kenalah ikuti siaran Didik TV tentang psikometrik ni, barulah tahu. Kemudian jururawat, ahli terapi pernafasan, dia mempunyai ciri-ciri social, enterprising dan realistik. Kalau ahli psikologi, penyunting, apa ciri-ciri dia? Dia ada social, enterprising, sabar, artistik. Kalau ahli terapi fizikal, pakar pemakanan, dia ada social, enterprising, dia ada investigatif. Kemudian pegawai insurans dengan pegawai pinjaman, dia ada social, enterprising, investigatif. Pengarah televisyen, pengarah pendidikan, ada apa? Ada social, enterprising dan artistik. Okey, ini antara 3 mata Holland tadi itulah kan, kerjaya personality social. Yang ini apa pula cikgu? Ini kita nak tahu kalau dia pelajar tu dah tahu dah dia punya minat kerjaya apa. So apa laluan dia nak buat selepas SPM. Inilah laluan peluang yang mereka ada pilihan apa. Okey. Contohnya pilihan yang pertama sama ada mereka ingin membuat STPM tingkatan 6 ataupun
Si dia tinggi agama Malaysia, dia nak pergi matrikulasi ke, nak pergi program persediaan keluar negara, ataupun dia buat diploma di IPTA ke, universiti kerajaan, politeknik, universiti swasta ke, ataupun program-program Andamara, ataupun pilihannya kerja. Kalau dia nak orang yang katakanlah dia buat pilihan kerja, dia perlu ada pengalaman 5 tahun dulu baru boleh dia sambung dekat bahagian ijazah. Okey, seterusnya saya bagi contoh laluan kerjaya untuk personality social. Okey, katakanlah budak bukan aliran sains, tapi teringin bekerja di dalam bidang perubatan, bahagian kesihatan. So dia kena buat apa? So dia boleh pergi program separa perubatan yang dikendalikan oleh Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Contohnya dalam program separa perubatan tu dia ada banyak dia ada boleh jadi jururawat, dia boleh jadi penolong pegawai farmasi, dia boleh pembantu pembedahan pergigian, bahagian fisioterapi, ada banyak dekat situ pilihan. So tidaklah terhad kepada pelajar aliran sains sahaja untuk kerja bahagian bidang perubatan. Maknanya yang bukan aliran sains pun boleh masuk bidang perubatan dengan cara dia menyertai program separa perubatan. Isilah borang SPA 9. Itu yang nak jadi jururawat, betul? Tak semestinya jururawat. Tak semestinya juga. Yang tadi yang saya sebut tadi, ada bahagian farmasi, pembantu pegawai farmasi, bahagian pembedahan pergigian, ada bahagian fisioterapi, X-ray, banyak sebenarnya. Kalau yang guru pula macam mana, cikgu? Kalau guru, dia ada dua pilihan. Sama ada dia buat ijazah sarjana muda perguruan PISMP dekat Institut Pendidikan Guru, ataupun dia ambil ijazah sarjana muda pendidikan dekat IPTA. Macam tu. Jadi kalaulah dia berminat dekat IPG, dia kena isi borang secara online, seperti yang tertera dekat skrin tu. Kemudian bila dah yang IPTA tu, dia isilah borang UPU seperti biasa, dan bila dah habis semua, dah habis belajar, dia kenalah isi borang Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk dipostingkan sebagai seorang guru. Nampak tak? Sebenarnya zaman sekarang ni murid-murid cukup beruntung, betul cikgu kan? Kerana anda semua telah diberikan macam-macam medium untuk merealisasikan anda punya kerjaya ataupun impian. Yalah, macam contoh zaman sekarang ni, jumpa je cikgu kaunseling dekat sekolah-sekolah. Cikgu, saya nak jadi guru. Macam mana Jadi guru-guru pun ataupun guru tersebut akan memberitahukan kepada anda jalan-jalannya. Betul cikgu? Betul. Baik. Jadi cikgu, apa yang cikgu boleh rumuskan mengenai perbincangan kita kali ini mengenai konstruk sosial dalam inventari minat kerjaya? Okey, personality, orang yang berpersonality sosial ni, dia punya keywordnya ialah carilah pekerjaan yang menghadap manusia. Carilah pekerjaan yang menghadap manusia. Okey, saya dah menghadap dah. Sebab dia perlukan interaksi, kolaborasi, bekerjasama dengan orang. Dia tidak boleh bekerja dengan tumbuh-tumbuhan, tak boleh bekerja dengan haiwan, peralatan ataupun mesin. Keywordnya orang personality mesti cari kerjaya yang menghadap manusia. Betul tu. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Elmi. Saya rasa macam cikgu bercara tembak saya cikgu banyak kali ini kan. Okeylah, kepada anda semua, tidak kiralah anda ingin menjadi apa, pastikan pekerjaan tersebut yang penting halal, berkat dan juga minat. Betul cikgu Betul. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Elmi dan kepada Cikgu Kulina sebagai juru bahasa isyarat kita. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Inilah dia pentaksiran psikometrik. Bye-bye. Bye.